Run slow to race faster. Berlari perlahan untuk race laju. Lepas tahun lebih saya menjalani Marathon Method Training dalam larian saya. Apakah hasilnya? Apakah progresnya? Makin ke laut ke? Makin improve ke? Mesti ramai nak tahu jawapan dia kan? Stay tune. Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi channel. Asyik review kasut aja kan. Sempat-sempat saya nak buat sharing. Jadi saya rasa ini masa yang sangat sesuai. Sebab insyaAllah hari Ahad ini 18 hari bulan September ni dapat jemputan untuk menyertai Ipoh 7 Bridge Run di Ipoh kategori 10 km. Terpaksalah hadap saya akan pakai baju ini untuk beberapa video seterusnya, tim Rumi 40K. Tetapi untuk video hari ini saya kira ramai nak tonton, ramai nak tahu jawapan dia. Di pagi saya lari 10 km, saya tunjuk heart rate saya rendah, progres saya cantik. Last week saya berlari tempo run 5 km, tak semena-mena personal best. Jadi saya rasa inilah masanya saya nak share tentang progress marathon ataupun MAF training yang saya jalani selama setahun untuk anda semua. Anda nak tahu jawapan dia? Yes, seperti biasa, siapa-siapa yang belum subscribe, don't wait long, subscribe. Yes and thank you. Saya nak shout out untuk sunglass Lee Coco dari Go Jodok, dia Gu Jodok, sunglass Bluetooth dari China, teknologi Innovo. Ada wireless Bluetooth saya pakai hari ini, tapi dia special ni bukan sunglass biasa kan. Segi design dia saya suka, memang on point. Dia punya option ada 3, ada color kuning, yang saya pilih color biru, ada yang hitam semua. Memang merecik, memang on point. Rasa dia memang ringan, saya rasa kalis air. Dia yang best kat sini, dia ada wireless, ada speaker kat sini. Dipanggil high definition microphone, menggunakan teknologi Bluetooth V5 plus EDR. Jarak transmission dia lebih kurang 10 ke 15 meter dan ketahanan bateri dia 3 ke 4 jam. Not bad. Sunglass ni boleh digunakan buat lari. Dan pagi tadi saya gunakan buat lari 10 km dengan kasut baru Antasi 2044.0. Pada saya dia punya grip dia okey. Dia memang boleh berlumuran dengan peluh. Tetapi dari segi sound dia, saya pakai earphone Bluetooth bone conductor, lebih better daripada ni. Yang ni bunyi dia ada tapi tak cukup kuat yang sesuai untuk orang nak berjogging seperti dekat phone conductor. Kemudian saya tengok kat sini dia tak ada volume adjuster. Itu kekurangan dia lah. Kepada saya suka style dia, saya suka ringan dia. Tapi untuk berlari, siapa yang tak nak pakai earphone boleh pakai ini, ataupun orang nak berjalan ke ataupun nak buat kerja-kerja spy ke boleh pakai ini. Dia boleh connect dengan anda punya Bluetooth dekat handphone dan sebagainya. Dan kekurangan dia pada saya rasa bunyi dia tak seperti bone conductor dan dia tak ada adjust volume. Okey, siapa-siapa yang berminat ada 10% diskaun. Link saya letak kat bawah ni, kat atas ni pun ada. Anda boleh terus beli. Alright. Sebagaimana yang anda sedia maklum, sebelum ini saya dah menghabiskan beberapa larian ataupun race marathon, dan ketika saya hendak mempersiapkan diri ke World Major Marathon Tokyo tahun 2020, saya terkena serangan jantung. Jantung saya dah masuk stand lah. Jadi sejak daripada itu, kalau anda follow journey saya, definisi dan perspektif saya dalam dunia larian ni dah berubah sama sekali. Kalau dulu, especially masa mula-mula baru nak belajar berlari, masuk race sebagai nak training pagi, petang, siang, malam, kejar mileage dan sebagainya, macam nak wakil Malaysia, dah berubah sama sekali. Atas nasihat doktor untuk terus kekal aktif, dan saya punya impian, dream untuk menghabiskan at least satu je lagi marathon. InsyaAllah di Tokyo dah defer ke tahun 2023. Berapa kali defer dah kan. Saya perlu still berlari, tetapi kali ini dalam dimensi yang berbeza, dalam keadaan yang selamat, yang sihat dan yang paling efisien seperti advice doktor. Sebab itu saya beralih kepada marathon training. Walaupun sebenarnya dulu saya telah diperkenalkan back 2016 ketika saya ambil latihan secara formal, ada coaching dan sebagainya. Tetapi yelah, masa tu kita baru nak pandai lari, dah laju sikit kan, tak nak lagi perlahan ni. Dan marathon training ni menjadi saya punya asas untuk saya build up saya punya running performance. Tetapi bukan nak kejar personal best dan sebagainya. Dan kalau saya masuk Tokyo tu pun, doktor kata boleh masuk Tokyo dengan syarat tak ada personal best, cut off time je. Instead saya target nak 4 jam lebih
6 jam lah dia suruh habiskan kan. Jadi pace paling perlahan sekali. Untuk marathon training tu, macam mana nak set dia punya heart rate, macam mana tips-tips dia nak lari heart rate rendah, berapa lama nak lari, berapa jauh nak lari, semua video tu saya dah share sebelum ni dan mendapat sambutan yang sangat hangat sekali. Link ada kat atas ni, kat bawah ni. Tapi hari ni saya nak cerita tentang progress saya. Dan yang paling penting saya nak cerita rutin saya sebab ramai yang bagi feedback mereka frust tak dapat lagi. Kalau anda tengok tadi saya share dekat Instagram saya lari 10 km, pace tu ke 7.2 average, heart rate 126 je. Bagi siapa-siapa yang cerita easy run tetapi dia pace 5, pace 4, tengok heart rate dia. Kalau heart rate dia pace zone 3 ke atas membohong lah tu. Even zone 2 okey lah kita bagi diskaun lah. Saya 126 zone 1 saja. Bermakna sambil lari still santai, boleh bersembang, kita panggil chit chat run. Jadi saya nak share progress saya. Kalau sebelum ini daripada pace 9, pace 8 dia nak masuk 7 tu lambat sikit. Ngam-ngam sebelum Covid tu saya punya pace hanya heart rate bawah 130. 7.5 tu nak dapat dan dia dah mula konsisten sehinggalah saya kena Covid. Kemudian ketika Twin City baru ni, ketika Selangor bypass kena pneumonia kat 2 bulan. Jadi alhamdulillah sekarang ni kalau anda tengok daripada 7.5 tu dia dah turun ke 7.3, 7.2, kadang-kadang 7.1 dah boleh turun dah. Itu easy pace saya. Dan setelah setahun lebih, saya dah masuk bulan ke 9, 10 baru saya start buat speed work tau. Strength tu tak tinggal lah, tapi yang low intensity. Kadang-kadang 2 minggu sekali saya buat temporan. Temporan saya biasanya saya set pace 600. Biasa boleh buat temporan, heart rate akan naik lah, tetapi still lebih kurang 155 ke bawah. Baru zone 3. Zone 4 pun tak touch lagi. Daripada 600 saya dapat turunkan 5.5. Dah lama kat 5.5. Kemudian sehinggalah bulan lepas ketika saya baik pada pneumonia tu dah pergi 5.4. Saya punya tempo run dia 5 kilo je. So bawah 30 minit. Dan ketika baru-baru ini last week 13 September saya plan nak lari 5.4. Dia nak dapatkan speed endurance comfortable heart. Dia nak push anda punya threshold atau berapa lama anda boleh hold pace. 28 minit 05 saat. Shift 0.04. Nampak sikit kan, tetapi pada saya besar lah. Dapat personal best tu satu rahmat Allah. Walaupun tu bukan saya memang terlemat. Bayang kalau saya tekan sikit, mungkin boleh pergi 27-26 minit. Tapi saya punya point kat sini, progress saya tu memang anda nampak. Dan insyaAllah next step dia adalah saya nak try jarak yang lebih jauh. Sebab saya nak habiskan marathon kat Tokyo tu bukan dah macam dulu target 4 jam lebih. Kita kata lari tapi 6 jam je. So, maknanya 6 jam tu pace 8 sebab nak main jarak tu kan. Jadi insyaAllah maybe dekat Ipoh ni mana tahu kan 5 kilo dah boleh buat macam ni. Kita tengok heart rate. Saya still lari berpandukan heart rate, bukan so much about pace. So anda nak tanya rutin saya macam mana? Yang pertamanya bila saya start lari. Biasanya saya lari pagi. Lepas subuh saya lari kat Ujana, saya pergi kerja. Tapi sejak hari ni saya rasa lebih baik pukul 6 saya dah sampai dekat Subang. Contohnya MPSJ. Dari Semayang subuh sana saya berlari. 7.30 saya dah sampai office. Sebab apa? Kalau kat sini kalau keluar lambat sikit pagi 2 jam baru sampai. Jadi stres kat situ. Saya dapat sampai awal, saya dapat berlari, main subuh kat sana, dapat pergi kerja awal. 7.30 dah sampai office. Malam saya tak lari, body saya dah shut down. Saya tak akan lari malam, malam family time, quality time untuk rehat. Kemudian, berapa kerap? Kerapan tu saya kalau boleh seminggu 5 kali lah. Plus minus Weekend 2, weekday 3. Kalau travel tu saya pandai-pandai susun lah. Kemudian berapa lama, berapa jauh, saya tak nak fikir jauh. Saya fikir 30 minit average. Mana biasanya 4 atau 5 kilo bergantung pada pace. Saya lari slow hari-hari. Tempo tu seminggu sekali je. Bukan nak hari-hari nak menekan. Sebab itulah ada ramai orang gagal. Dia tak sabar dia nak tekan. So, tak kisahlah orang tunjuk pace 78. Kalau anda suka tunjuk pace 78 tu memang nampak slow lah. Pada saya okey. Saya bukan nak laju hari-hari. Saya nak laju pada hari-hari tertentu saja. Kemudian dari segi jaraknya, saya katakan tadi, cuma weekend saya akan pilih Sabtu atau Ahad untuk saya punya quality long run. Dengan zone MAF tadi tu, saya try buat long run daripada 10 kilo. Alhamdulillah, dah 18 kilo beberapa kali. 21 insyaAllah next month. Kalau dulu sebelum kena jantung ni 20 kilo tu biasa-biasa je kan. Sekarang ni 18 kilo. Kita naik secara gradual, secara selamat. Dan speed work tu kena ingat saya buat seminggu sekali je sekarang. Biasanya hari Selasa atau Rabu lah. Dan jangan tinggal strength. Dan saya pun dah ada hiking sekarang ni. Prepare nak pergi Gunung Kinabalu bulan Oktober ni. Dan itulah ramuan dia. Ramai tak berjaya sebab dia pertama tak ada kesabaran. Yang keduanya dia tak konsisten. Dan yang ketiga ni kemungkinan dia tak tahu. So hari ni Al-Rumi dah bagi tahu. Kalau tak tahu hari ni yang tak cukup, anda pergi tonton video-video saya yang sebelum ni. Macam-macam saya dah share. Kerana kebaikan itu harus kita sebarkan bersama-sama. Harap video kali ini membawa manfaat, memberi banyak info kepada anda. Kerana saya pun belajar pada orang, saya belajar pada yang pakar.
apa yang saya sampaikan saya patut share pada anda semua. Last kali, of course lah, kita dah shout out punya. Saya nak shout out Tim Rumi 40K limited edition baju ni. Saya dah start jual. Collaboration dengan Coros Malaysia. Serius. 2-3 hari buka dan habis. Serius. Tinggal M dengan L. M pun dah habis lah. Tak apa yang tinggal semua dah habis kan. Okay, siapa nak, link ada kat bawah ni. Cepat. Jangan buang masa. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen, share pengalaman anda dengan progress anda, marathon training anda, sama ada yang berjaya atau tak berjaya. Share untuk sama-sama. Yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.